Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 bab 2.3 reka bentuk elektrik. Okey, hari ini kita akan sambung subtopik yang terakhir, 3 topik yang terakhir 2.3.6, 2.3.7 dan 2.3.8. Boleh buka muka surat 74 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Okey, jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah ada 3. Satu, membina gadget elektrik berfungsi. Sebelum ni kita dah lakar litar. Okey, hari ni kita akan membina gadget. Kedua, kita akan membuat pengujian dan penilaian. Setelah membina gadget, kita perlu membuat pengujian kepada kefungsian gadget tu. Dan yang ketiga adalah untuk mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Okey, ada penambahbaikan lah. Contoh kalau ada kekurangan apa-apa, kita kena ubah untuk menjadi gadget tu lebih baik. Okey, seterusnya kita pergi yang pertama dululah untuk membina gadget. Okey, pembelajaran lepas subtopik 2.3.5 kita dah bincang kita nak guna apa komponen dekat dalam kita punya gadget. Yang pertama, kita dah bincang untuk menggunakan bateri 3 volt, iaitu kita ambil bateri 2 biji bateri lah, 1.5 volt saiz AA. So maknanya ada 2 jadi 3 volt lah. Okey, seterusnya kita menggunakan kabel wayar lembar tunggal. Macam mana wayar lembar tunggal tu? Boleh tengok subtopik sebelum ni lah, 2.3.5. Saya ada tunjuk gambar lembar tunggal. Seterusnya Swiss micro. Swiss micro kita akan menggunakan untuk mengawal litar lah, hidup dan matikan lampu. Dan seterusnya lampu mentol, kita akan menggunakan 4 biji mentol lah. 4 biji mentol yang berkuasa 3 voltan. Okey, jadi seterusnya pemasangan gadget. Okey, pemasangan gadget macam mana kita nak pasang pada almari. Okey, ini almari awak. Contoh ni almari awak, kita akan pasang lampu. Kita ada 4 biji lampu kan? So kita pasang pada setiap sudut lah. So ada 4 biji, ada 4 sudut. So kita pasang 4 lampu pada setiap sudut almari. Kita akan pasang kabel wayar tunggal. Lepas tu kita pasang bateri 3 volt dan juga Swiss micro. Swiss micro ni kena letak berdekatan dengan pintu almari lah. So kalau kita buka dengan tutup, dia boleh langgar pada tuil Swiss. So boleh on dan off pada lampu. Okey, seterusnya adalah pengujian. Okey, pengujian ni ada 3 step. Yang pertama adalah pengujian kefungsian litar. Okey, pengujian ni untuk apa? Untuk memastikan setiap gadget yang kita bina tu, setiap gadget yang kita bina tu dapat berfungsi yang seperti dikehendaki lah. Sambungan mentol dengan Swiss ni kena mengikut litar skematik yang kita dah buat sebelum ni. So maknanya daripada litar skematik tu kita pindahkan penyambungan tu kepada litar yang sebenar. Yang kedua, kita perlu buat penilaian. Setiap penilaian kita kena buat, kita kena tengok lampu tu menyala ke, kekurangan bateri ke, ataupun pemasangan wayar awak tak betul. So kita kena buatlah penilaian pada awak punya litar. Dan seterusnya kena buat hasil penilaian. Hasil penilaian litar awak tu bagus ke, tidak bagus ke, semua kena catat. Okey, seterusnya okey, ini adalah penilaian lah. Yang pertama kita akan pergi pada aspek mentol lah. Kena tengok mentol tu berfungsi ke tidak. Kita kena tengok dia menyala apabila dibuka dan terpadam apabila ditutup. Okey, awak test dulu guna tangan. Awak tekan pada Swiss. Kalau awak tekan tuil tu, dia so menyala lah lampu. Kalau awak lepaskan tuil, terpadam lampu. So maknanya awak punya mentol tu berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya pendawaian. Awak kena tengok setiap pendawaian awak tu disambung dengan betul ke tidak. Daripada pendawaian mentol A ke mentol B, semua kaki dipasang dengan betul ke tidak. Okey, baru kita tahu dia berfungsi ke tak berfungsi. Okey, seterusnya litar. Litar kita kena tengok bekalan kuasa mengalir. Macam mana kita nak tengok bekalan kuasa tu mengalir ke tidak? Kita kena tengoklah lampu. Kalau lampu tu tak menyala, memalap macam tu je kan. So maknanya mungkin ada masalah dengan bekalan kuasa. Seterusnya bateri. Okey, kita tengok bateri membekal kuasa yang mencukupi ke tidak. Kalau kita tengok bateri pun malap, berkelip-kelip kan. So kena check balik bateri tu cukup tak dia punya kuasa voltan tu. Dan seterusnya Swiss micro. Kena tengok mencapai tak objektif. Apabila kita buka pintu almari, lampu bercahaya. Bila kita tutup pintu almari, lampu tertutup. So maknanya kalau betul
maknanya dia mencapai objektif. Maknanya awak punya litar tu berfungsi dengan baik lah. Okey, seterusnya hasil penilaian. Okey, hasil penilaian ni kena tulis lah. Antara baik ke buruk ke apa yang awak dapat daripada litar awak tulis je balik. So, kita boleh tengok penambahbaikan. Okey, contoh yang pertama, kecerahan tidak menerangi keseluruhan ruang. So, maknanya lampu awak tu tak cukup cerah lah. Awak nak tambah lebih cerah supaya awak boleh nampak keseluruhan ruang dalam almari awak. Okey, yang kedua, kedudukan pemasangan perlu ditambah baik sebab pemasangan awak tu kan dekat dalam kawasan almari. So, kalau kita ambil baju dan susun baju, kita akan berlaga dengan kita punya litar tu. So, akan mengefek lah, akan beri kesan kepada awak punya litar tu. Okey, seterusnya suis mikro berfungsi dengan tepat. Okey, macam tadi kita dah ambil penilaian, suis mikro awak tu berfungsi dengan baik lah. Apabila kita buka almari, lampu menyala. Apabila kita tutup pintu almari tu, dia lampu tertutup. Okey, seterusnya penambahbaikan. Okey, penambahbaikan ni kita nak tukarkan lampu tu makin bercahaya terang lah. So, kalau kita nak terangkan lagi lampu, kita kena tukar litar siri kita ni kepada litar selari. Macam mana? Okey, litar siri saya dah tunjuk sebelum ni. Litar siri komponen disusun secara bersebelahan. Macam bateri ke mentol pertama, mentol kedua, sambung ke negatif bateri. Semuanya disusun secara bersebelahan. Okey, kalau litar selari disusun secara bertentangan. Okey, awak tengok mentol yang pertama dengan mentol kedua, dia berdepan lah. Maknanya dia berdepan, dia bukan susun bersebelahan. Okey, bersebelahan litar siri, berdepan atau secara bertentangan adalah litar selari. Okey, kenapa saya cakap litar selari ni boleh mencerahkan lagi mentol? Okey, saya akan tunjuk bukti pengiraan dia. Okey, yang pertama tengok litar siri. Kita buat pengiraan dulu pada litar siri. Okey, macam mana kita nak kira rintangan? Okey, kita keluarkan dulu kita punya formula VIR. Yang ni kan yang saya suruh lukis dulu segitiga. Nak cari rintangan, awak tulis dulu R. Okey, R sama dengan huruf apa yang kita tak tulis lagi. Apa lagi yang tinggal? V dengan I. V atas, I bawah, maknanya V per I. Okey, nilai V dah ada 3 volt. Okey, awak tulis balik 3 volt dan juga I. I adalah arus. Arus awak 83.33 miliampere. Awak tekan kalkulator 3 volt bahagi 83.33 mili. So, awak akan dapat 36 ohm. Rintangan awak 36 ohm. Okey, untuk litar selari disusun secara bertentangan. Okey, awak keluarkan juga formula awak. Tulis balik R sama dengan V atas I bawah. Maknanya V per I sama dengan 3 bahagi dengan awak punya current 0.5 ampere. So, awak akan dapat nilai 6 ohm. So, awak tengok kat sini. Nilai 6 ohm dengan nilai 36 ohm. Mana yang lagi kecil? Mestilah 6 ohm kan. Litar selari mempunyai lebih sedikit rintangan berbanding litar selari. Litar selari banyak rintangan, 36 ohm. So, kat sini boleh kata semakin kurang rintangan, semakin terang lampu akan menyala. So, rintangan dekat litar selari ni kurang lah. Dia 6 ohm sahaja. Kalau banding dengan litar siri, dia 36. Berganda dia punya rintangan kan. Jadi, lagi kecil rintangan, so, semakin terang lampu akan menyala. So, litar awak tu kena ubah daripada litar siri, susunan secara siri, kita ubah pada susunan secara selari. Okey, seterusnya saya akan terangkan pasal kelebihan litar selari. Okey, hari tu saya dah cerita kelemahan litar siri. Kelemahan litar siri apabila satu mentol tidak berfungsi, maknanya satu litar, keseluruhan litar awak ni tidak akan menyala. Okey, contoh kalau paralel, kalau satu mentol awak ni tak berfungsi, satu lagi akan menyala. Okey, awak tengok contoh sini. Okey, yang ni dua-dua menyala sebab dua berfungsi. Okey, satu tak berfungsi, dia dah putus sini. So, satu tak akan menyala, satu lagi akan menyala. So, maknanya litar awak, kalau awak guna paralel, satu mentol awak rosak, mentol yang lain masih lagi akan menyala. Kalau untuk siri, satu mentol awak rosak, satu lagi tak, semua satu litar awak tak akan menyala. Contoh macam ni lah, paralel. Okey, satu dah diangkat, yang lain masih lagi boleh menyala. Macam tu. So, kelebihan dia adalah cahaya akan menjadi lebih terang dan juga jika satu mentol rosak, tidak akan terjejas litar keseluruhan.
Okey, seterusnya perubahan yang perlu dilakukan. Okey, ubah litar siri kepada litar selari macam saya tunjuk tadi, susunan dia. Dan juga pendawaian perlu dilakukan di luar almari. Okey, ini kita dah susun dalam almari kan. Okey, kita kena susun balik awak punya litar ni bahagian luar. Macam saya ajar sebelum ni, setiap litar yang kita bina, kena litar tu di tempat yang tersembunyi ataupun tidak boleh dicapai dengan tangan lah, supaya kita dapat mengekalkan kualiti litar tu, tak mudah rosak dan sebagainya. Dan seterusnya, pemegang bateri perlu diperkemaskan. Kita kena letak penutup bateri lah. So tak ada lah bateri tu terbuka ke, ataupun kita sukar nak pasang bateri kan. Kalau ada penutup, so senang sikit. Kalau kita buka dan tutup, tak kacau awak punya litar keseluruhan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita akan jumpa lagi pembelajaran yang seterusnya.